Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Kamirun. Kepada murid-murid 500, 503, 504, kita bertemu lagi untuk mengikuti pelajaran topik 7, iaitu bahan-bahan sintetik dalam industri. Jadi dalam topik ini kita akan mengenali bahan-bahan yang dihasilkan secara sintetik dan digunakan dalam industri. Kebanyakan bahan-bahan ini digunakan oleh kita seharian. Okey. Jadi kita akan mulakan dengan 7.1, iaitu memahami polimer sintetik. Baik ya. Kita lihat dulu apakah yang dimaksudkan dengan polimer sintetik. Apakah maksud polimer sintetik? Polimer sintetik adalah polimer, bahan yang dihasilkan daripada monomer buatan manusia yang diperoleh daripada petroleum. Okey, kita ulang. Polimer sintetik adalah bahan yang dihasilkan daripada monomer buatan manusia diperoleh daripada petroleum. Baik, kita tengok apakah contoh-contoh polimer sintetik? Contoh polimer sintetik. Baik, kita ada plastik. Kita ada kain sintetik. Kita ada getah sintetik. Apakah proses pembuatan polimer sintetik? Bagaimanakah polimer sintetik seperti plastik dihasilkan? Baik, kita akan menggabungkan monomer-monomer yang berlainan. Okey, monomer yang berlainan. Dan akan melalui satu proses yang disebut sebagai pempolimeran. Okey. Ini adalah monomer, iaitu unit ringkas ataupun unit terkecil, single unit. Okey, sebab tu namanya mono. Dan selepas proses pempolimeran, apa yang kita akan dapat adalah monomer tadi akan bergabung membentuk satu rantaian. Okey. Okey, polimer. Okay, ini adalah polimer. Satu rantai panjang yang terdiri daripada monomer-monomer yang saling bercantum melalui ikatan. Seterusnya, kita akan lihat secara terperinci tentang getah sintetik terlebih dahulu. Jadi kita nak tahu apakah ciri-ciri dan apakah kegunaan getah sintetik. Alright. Jadi ada beberapa jenis getah sintetik yang anda perlu ingat. Okay, yang pertama ialah thiokol. Okay, TIKOL. Kedua, getah butil. Getah butil. Neoprene. Styrene butadiene. Okey, kalau boleh anda ingatlah dengan segera
contoh-contoh getah sintetik ni, supaya bila dalam kertas objektif, bila ditanya tentang antara berikut yang manakah bukan getah sintetik, antara berikut yang manakah ialah getah sintetik, okey, nak jawab soalan ni tak jadi masalah sebab anda dah hafal awal-awal. Okey, dan kita lihat setiap getah sintetik ni mempunyai ciri-ciri ekstra ataupun ciri-ciri yang lebih baik daripada getah asli. Okey, tiokol ni mempunyai ketahanan yang lebih tinggi terhadap alkohol, terhadap gasolin, terhadap petroleum. Maksudnya terhadap pelarut organik. Maksudnya tiokol ni lebih berdaya tahan, mempunyai tidak mudah bertindak balas dengan pelarut organik. Okey, jadi kita boleh gunakan tiokol ni untuk buat hose petrol dan juga pengalas tangki minyak kereta. Ya. Jadi kalau kamu pergi tengok di stesen minyak pun kamu boleh tengok, okey, ada pam minyak kan. Okey, jadi ada pam tu, getah tu dibuat daripada tiokol kerana sifat dia yang tahan terhadap gasolin atau petroleum. Seterusnya ialah getah butil tidak telap kepada udara. Maksudnya udara tidak boleh menembusi getah butil. Tidak telap kepada udara, maksudnya udara boleh menembusi getah butil. Okey. Tidak bertindak balas dengan bahan kimia. Lebih kurang macam tadi pun boleh. Ini pun kamu boleh tulis, tidak bertindak balas dengan bahan kimia. Okey. Jadi kegunaannya ialah membuat penebat kabel dan juga buat tiub dalam tayar. Okey, membuat penebat kabel dan juga tiub dalam tayar. Okey, getah sintetik yang ketiga ialah neoprena. Tidak bertindak balas dengan minyak. Kalis cuaca. Kalis cuaca ni boleh juga tulis tahan perubahan cuaca, tahan panas pun boleh juga. Okey. Boleh digunakan untuk membuat gasket, tayar, sarung tangan dan paip dalam enjin. Baik, seterusnya styrena butadiene. Ini tak perlu. Okey. Cukuplah tahan haba atau tahan panas. Boleh digunakan untuk membuat tayar, tumit dan tapak kasut. Boleh buat tali, penghantar dan gasket. Baik. Jadi untuk contoh-contoh getah sintetik ni, jadi kamu cubalah untuk ingat nama-nama ini, nama-nama getah sintetik ni, satu ciri yang sesuai, yang padan dengan setiap jenis getah sintetik itu, dan kemudian ingatlah salah satu kegunaan getah sintetik ini. Baik. Baik, secara umumnya polimer sintetik seperti getah sintetik, plastik, okey, berkongsi ciri-ciri yang lebih kurang sama. Semuanya ialah penebat elektrik. Okey, semuanya ialah penebat elektrik. Tidak mengalirkan elektrik. Okey. Bersifat ringan. Mempunyai sifat sangat tahan lasak. Jadi kamu boleh tulis tahan lama, tahan hentaman, selamat dan bersih, tahan bahan kimia, penebat haba juga, tidak alir haba ataupun mengalirkan haba dengan pengalir haba yang lemah. Boleh diacu. Diacu ni maksudnya molded. Boleh kita bentukkan dengan menggunakan acuan supaya menjadi pelbagai bentuk yang dikehendaki. Okey, bagi cikgu lah,
Cikgu akan cuba sarankan kamu ingat ciri-ciri polimer sintetik bila kamu tengok plastik, getah sintetik. Jadi kamu boleh, penebat elektrik, penebat haba. Jadi 2 poin kat situ dah bagi markah dah. Penebat elektrik, penebat haba, tidak mengalirkan elektrik, tidak mengalirkan haba. Okey, pengalir elektrik yang lemah, pengalir haba yang lemah. Senang kan? Kemudian kamu boleh tulis sangat tahan lasak, ataupun kamu boleh tulis tahan lama. Dia tahan lama sebab tahan lasak. Dan ini ringan. Okey, ringan. Okey, tahan bahan kimia. Tahan bahan kimia maksudnya apabila bahan kimia dia terkena, ada kontak dengan bahan kimia, tak cepat rosak. Itu maksudnya ya. Dan boleh diacu. Okey, boleh dibuat berbagai bentuk. Apakah perbandingan antara getah sintetik dan getah asli? Baik, perbandingan antara getah sintetik dan getah asli. Baik, untuk dapatkan persamaan, kita lihat kedua-duanya ialah polimer. Kedua-duanya adalah polimer. Polimer getah sintetik, polimer getah asli. 1 markah. Okey. Boleh divulkankan. Okey, untuk menjadikannya lebih kuat. Kedua-duanya boleh divulkankan. Maksudnya kita boleh tambah sulfur, okey, supaya ada rangkai silang. Supaya ada rangkai silang. Jadi kita boleh vulkankan. Perkataannya ialah boleh divulkankan. Apa itu maksud divulkankan? Tambah sulfur pada getah sintetik, tambah sulfur pada getah asli untuk jadikannya lebih kuat. Okey, kalau nak dibandingkan dari segi ketahanan haba, getah sintetik lebih tahan haba. Lebih tahan haba. Baik. Getah asli juga pula mempunyai sifat ketahanan haba yang lemah. Jadi kita tulis kurang ataupun tidak tahan haba. Jadi nampak perbandingan di situ. Lebih tahan haba, kurang tahan haba. Untuk dari segi penebat pula, okay, kedua-duanya adalah penebat elektrik yang baik, tetapi penebat getah sintetik mempunyai sifat penebat haba dan elektrik yang lebih baik. Lebih baik. Penebat haba dan elektrik yang baik untuk getah asli. Tetapi boleh diterima untuk persamaan juga. Maksudnya kamu boleh tulis, tapi kamu tak boleh ulang balik di sini ya, di perbezaan. Kalau kamu dah tulis di atas, di persamaan, kamu tak boleh tulis pula di perbezaan. Maksud cikgu macam ni. Kedua-duanya boleh jadi penebat haba dan elektrik. Jadi boleh jadi persamaan. Kedua-duanya ialah penebat haba dan penebat elektrik. Boleh? Okey. Dua-duanya mempunyai ketahanan yang berbeza terhadap bahan kimia, terhadap minyak, okey, terhadap minyak, terhadap pelarut organik. Okey, terhadap minyak dan pelarut organik. Kamu boleh tulis mana-mana lebih tahan terhadap bahan kimia, lebih tahan terhadap pelarut organik. Tetapi untuk getah asli kurang tahan terhadap kimia, kurang tahan terhadap pelarut organik ataupun minyak. Boleh ya? Baik. Yang ini yang cikgu nak tengok ya. Getah sintetik biasanya lebih ringan, tetapi getah asli lebih berat. Okey, lebih berat, lebih ringan. Cukup kita boleh nampak perbezaan, dah dikira betul. Baik, beri tumpuan dekat sini ya. Getah sintetik kurang kenyal, kurang elastik.
Okay, tetapi getah asli lebih kenyal. Baik. Jadi nombor 1 ialah getah tervulkan. Kita dah baca sebelum ni, getah tervulkan. Getah tervulkan yang telah ditambah sulfur tu, getah asli ditambah dengan sulfur, dia akan jadi getah tervulkan. Getah tervulkan ni paling kenyal. Okey, kemudian diikuti dengan getah asli. Dan getah sintetik yang paling kurang kenyal. Okey, jadi kalau ikut susunan, getah tervulkan paling kenyal, nombor 1 paling kenyal, getah asli tervulkan. Kita dah tambah sulfur, boleh paling kenyal. Nombor 2, getah asli yang belum tervulkan. Getah asli saja pun boleh tulis. 3, kurang kenyal, atau dia kenyal tapi kurang jika dibandingkan dengan getah asli tervulkan dan getah asli yang belum tervulkan tadi. Getah sintetik. Okey, selepas itu getah sintetik lebih keras berbanding getah asli yang lebih lembut. Okey? Okey, ini perbezaan yang boleh kita tulis. Okey, kamu juga boleh tulis ni kedua-duanya kalis air pun boleh terima. Okey, kedua-duanya kalis air. Okey? Okey, ini perbezaan bawah. Okey. Jadi kita akan sambung pula dengan 7.2, iaitu menganalisa plastik. Okey, lebih dalam lagi tentang plastik. Plastik ni kan tadi polimer sintetik. Okey. Contoh-contoh dan kegunaan plastik. Jadi kamu perlu tahu contoh plastik. Kita ada polyethylene. Okey, polyethylene. Yang ini yang selalu digunakan untuk buat beg plastik. Ya. Beg plastik dan juga bekas plastik. Okey. Polyethylene membuat beg plastik dan bekas plastik. Ini polyvinyl chloride. Boleh tulis sebagai PVC. Dalam exam terima plastik jenis PVC. Untuk buat banyak benda ya, seperti bekas makanan, botol air mineral, hos taman, boleh buat permainan, boleh buat pipe. Okey. Seterusnya ialah polystyrene. Okey, polystyrene untuk membuat bekas sabun dan bekas peralatan elektrik. Okey, membuat bekas peralatan elektrik. Perspex. Okey, perspex. Perspex ialah bahan gentian kaca. Okey, digunakan untuk membuat tingkap helikopter dan kapal terbang. Jadi paling popular untuk perspex ni, okay, yang paling popular untuk buat tingkap kapal terbang. Okay, panel tingkap kapal terbang, helikopter juga, dan membuat papan tanda jalan raya. Papan tanda jalan raya. Boleh ya? Okey.
Okey, ini adalah antara dua fungsi utama prospek yang selalu ditanya dalam exam. Okey, seterusnya ialah backlit. Yang ini sifat mereka tak sama macam yang tadi tu, yang P. Ini semua 4P ya. Ini BME. Okey. Backlit dia tahan panas. Okey. Jadi boleh digunakan untuk membuat suis elektrik dan soket, penutup botol, pemegang cerek. Okey. Tapi yang paling famous untuk backlit, okey, kita sebut membuat plug 3 pin. Okey. Backlit untuk buat okey, plug 3 pin. Okey. Yang kamu gunakan untuk charge lah. Okey, plug TV, plug mesin basuh, plug itulah, plug 3 pin atau plug 2 pin pun sebenarnya pakai juga. Okey, seterusnya ialah melamina. Melamina banyak digunakan untuk membuat pinggan dan mangkuk. Okey, untuk epoxy pula, okey, kadang-kadang dia tambah perkataan renin. Renin. Epoxy renin. Okey. Okey, epoxy renin ataupun epoxy saja digunakan untuk membuat pelekat dan gam epoxy. Boleh ya? Jadi, seterusnya kita tengok sekali lagi, polyethylene untuk buat beg plastik, PVC untuk buat paip, okey, untuk buat hose, okey, untuk buat bekas makanan, polystyrene untuk buat bekas peralatan elektrik, bekas sabun, perspex, okey, yang paling famous untuk buat apa tadi? Panel tingkap kapal terbang dan helikopter, dan untuk membuat papan tanda jalan raya. Backlit tahan panas, jadi boleh digunakan untuk buat suis elektrik, boleh buat soket, boleh buat plug 3 pin, boleh buat pemegang cerek, penutup botol. Untuk melamina banyak digunakan untuk buat pinggan dan mangkuk. Epoxy banyak digunakan untuk buat pelekat gam dan gam epoxy, bahan-bahan perekat ataupun pelekat. Baik. Ada dua jenis plastik ya. Plastik, okey, dua jenis. Satu dipanggil termoset. Okey, dipanggil termoset. TERMOSET. Baik. Dan satu lagi dipanggil termoplastik. Okey, satu ialah termoset, satu lagi ialah termoplastik. Baik. Kita lihat dulu ciri-ciri termoset. Okey, lembut semasa mula-mula dibuat. Okey, lembut semasa mula-mula dihasilkan. Okey, keras apabila sejuk. Keras apabila sejuk. Jadi kedua-dua ni dia saling berkaitan lah. Okey, ketika mula-mula dihasilkan, termoset sifatnya lembut. Tapi apabila dia telah sejuk, dia akan menjadi keras. Kenapa kita kata apabila sejuk? Kerana plastik akan dileburkan, dicairkan menggunakan haba yang tinggi. Okey. Termoset ni hanya boleh diacu sekali. Diacu ni maksudnya dibentuk. Jadi kalau kita dah buat jadi pinggan ataupun mangkuk,
kita tak boleh panaskan semula plastik itu, mangkuk plastik itu untuk ubah bentuk dia. Tak boleh. Dia akan kekal. Bentuk tu akan kekal. Tidak boleh diacu, tidak boleh dipanaskan semula dan dibentuk semula. Itu maksud dia. Okey. Seterusnya, tidak mudah dinyalakan. Maksudnya tidak mudah terbakar lah. Tidak mudah terbakar, tidak mudah dinyalakan. Okey. Selain itu, juga bersifat tahan lasak. Tahan lasak. Okey, maksudnya susah nak calar, susah nak pecah. Itu maksudnya. Okey, tengok sekali lagi. Okey, ini termoset. Okey. Contoh-contoh yang kita belajar tadi, Teflon ni tak popular. Okey, yang popular ni bakelit, polimer epoxy ataupun epoxy saja, melamina. Boleh ke kelas? Murid-murid semua boleh? Alright. Okey. Jadi setelah kita tahu sedikit tentang termoset tadi, plastik termoset. Okey, plastik termoset tadi, kita dapat sikit gambaran. Okey, termoset ni tahan lama, tidak boleh diacu semula. Kemudian